A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ialah hari terakhir perbincangan kita tentang usul Syri Hasan Banna. Dan kita harap kita dapat merumuskan kembali dalam sebuah tajuk yang kita tulis tu, iaitu kami ataupun kita adalah pendakwah dan bukannya penghukum. Nahnu du'atun la qudatun. Sebenarnya tajuk ini selain daripada apa yang disebut dalam usul Syrin itu ataupun asas 20 yang kita sudah bincang selama 19 kali sebelum ini, sebenarnya sudah ada buku khusus Dr. Kamil? Ya. Dah ada buku kan? Dah ada buku ni. Jadi saya tak berani nak ulah buku ni, lama dah baca. Suruh Dr. Kamil lah ulahnya buku ni. Lagu mana buku ni? Ulah rikah-rikah kita. Orang panggil kita makan semulut-semulut bit-by-bit yang panjang sangat. Apa ada dalam buku ni? Nahnu du'atun la qudatun oleh Hasan Hudaibi, iaitu seorang bekas seorang lepas Mursyidul Am dia. Apa buku tu kata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat gerakan ikhwan bermula dengan Hasan Al-Banna rahimahullah. Satu gerakan dakwah yang menyeluruh dalam semua aspek. Kemudian selepas kematian Hasan Al-Banna, maka kita lihat pengaruh tulisan-tulisan Said Qutb lebih berkesan. Dan Said Qutb terpengaruh pula dengan Maududi. Jadi selepas zaman Said Qutb tu, bila dia bercakap secara tegas, ramai pengikut-pengikut ikhwan tu yang orang kata dah mirip kepada Qutb. Jadi yang Said Qutb ni, dia punya perbincangan mungkin dalam buku Ma'alif At-Tariq lah. Daripada Zidah Al-Quran dan buku-buku yang lain. Ma'alif At-Tariq itu seolah-olah mengajak orang Islam supaya menolak masyarakat jahiliah. Masyarakat jahiliah itu bukan sahaja orang bukan Islam, tapi masyarakat Islam yang tak menerima Islam. Masyarakat Qutb ni dia bagi kata hitam putih lah. Islam am jahiliah. Kalau tidak Islam, jahiliah. Sampai kita mereka apa dia kata itu adalah dia hak tu ke hak Muhammad Qutb kata jahiliah sama semua tu dah terpengaruh dengan Said Qutb belakang. Jahiliah abad 20. Abad 20. Dan semua orang apa, termasuk Hasan Hudaibi pun semua cenderung kepada Said Qutb. Jadi lepas itulah nak murnikan balik supaya pengaruh Said Qutb ni jangan sangat muzlah dengan masyarakat dan sebagainya. Maka keluarlah buku Du'atul La Qudah. Kita ni pendakwah bukannya penghukum. Nak bolehkah kita faham pada masa tu ikhwan ni telah seolah-olah berpecah dua. Satu aliran yang ekstremis di bawah Said Qutb. Satu lagi aliran yang sederhana. Dia ada kaitan kalau kita tengok. Bila mereka sudah dimasuk ke penjara setengah 20 tahun. Setengah tu macam-macam penyiksaan dibuatkan. Mungkin dari sisi psikologinya penentangan terhadap sistem kerajaan Mesir tu begitu kuat. Jadi pertentangan politik lebih kepada pertentangan politik lah. Bukan saya dakwah. Kesan masuk penjara ni ada ke kesan yang negatif? Ekstremis? Saya ingat pasal orang dia anyai. Pada masa itu kita jangan lupa zaman Nasir membuat keputusan di Rusia. Jadi itu jadi pertentangan itu sengit sangat. Itu dimensi lain pula tu. Saya ni itu kita baca buku korek. Saya ni orang fanatik kepada Nasir ni, orang Nasiri.
Kalau Sebab setahu saya baca sampai ada orang ikhwan kata, nanti satu hari dia kata kubur yang nasi itu akan datang dikencing oleh anak cucu. Apa dah? Kepada orang ikhwan. Itu makna itu perspektif orang ikhwan pula. ya, Jadi pertentangan tu. saya ni orang Nazism. Saya ni orang Nazism ni. Katanya bukan arahan daripada Nasir juga. Arahan-arahan daripada macam Syamsuddin Badran, orang-orang di bawah dia lah. Maknanya pimpinan tu okey lah, tapi orang ke bawah-bawah ni kan. Itu maknanya, tapi dia kena blame lah. Mengambil tanggungjawab lah sebab dia jadi ni. ketua. Dia betul, Dia sebenarnya pernah betul kau bersumpah. kata ni. Orang kata ada sikit clash antara Hudaibi dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali, berebut kepimpinan. Saya rasa mungkin style kepimpinan. Hudaibi ni orang undang-undang. Jadi orang undang-undang ni dia keras lah sikit. Ulama-ulama ni kita tengok kebanyakannya ada murunah. Ada murunah. Sebenarnya saya sendiri pernah jumpa dengan Mustafa Masyhur. Dia kata kalau nak pimpin gerakan Islam ni, nak bagi ke orang macam-macam ulama lah. Orang bijak pandai ni. Biasa kalau orang profesional ni, dia orang sains 2x2 4. Itu yang berlaku kepada Mursi pun. Mursi ni, dia orang engineer. Orang sini engineer lah. Jadi kalau mungkin kalau tempat asal Hudaibi tu, orang lain duduk, mungkin politik Mesir pun lain, macam lain. Jadi style kepimpinan yang menentukan gerakan. Tu kata lepas asal Bana tu, kalau orang lain katalah, orang lebih lembut sikit, mungkin dia boleh kerjasama dengan kerajaan. Macam Hasan Bakuri kan, masuk kerjasama dengan kerajaan. Mak Ghazali pun tidaklah keras sangat. Tapi kalau orang sains ni, katanya Bakuri pun ada masalah juga dengan Hudaibi dah. masalah tu lah, pasal dia masuk dari kerajaan. Orang tak suka dah. Dia jadi menteri kerajaan. Pembangkang kan. Jadi maknanya gerakan Islam itu juga terdedah kepada perbezaan pendapat yang kadang-kadang ada pergeseran pimpinan tak? Tapi dari segi ideologinya macam mana? Dia walaupun ideologi sama, tapi kita tengok gaya orang tu. Gaya orang, ada orang lembut, ada orang keras, ada orang menafsirkan nas-nas tu secara literal, ada orang lebih tengok yang tersurat daripada tersirat, yang tersirat daripada tersurat. Jadi style pemimpin tu menentukan perjalanan gerakan. Di Malaysia macam tu kita tengok. Satu zaman, satu zaman. Kita balik ke buku ni, habis-habis masuk buku untuk tengok. Macam mana buku tu? Saya pun baca lama dah buku tu. Tapi maknanya penekanan dia supaya kita jangan mengkafirkan orang, jangan membedakan orang. Dakwah ni nak mengajak orang. Tapi kalau ajakkan tu kasar, saya ingat Pak Nasir beri satu kata-kata. Dia tu pendakwah jangan menjadi seekor landak yang berada di tengah-tengah pasar. Orang takut keduri dia tu. Dan sepatutnya pendakwah ni makin dia ajak, maka orang pergi dekat. Ni makin dia dakwah. Landak masuk pasar. Landak masuk pasar. Orang takut keduri dia tu. Ni orang bila dengar ustaz nak mengajar kan, tak tunduk. Segar nak tengok muka ustaz. Ustaz akan tunduk. Di masjid-masjid pun kalau ustaz-ustaz yang keras-keras tu, dia kasar-kasar tu. Bila nak cakap tu, orang lain pun tunduk. Pasal dia akan marah. Akan murih, akan kata maksiat ni, zina, arak. Jadi orang ni ada tu. Atas belakang dia lebih muda, nakal ke. Tapi dah tua ni dah bertaubat pergi masjid. Jadi, punyaklah elok-elok. Jangan jadi landak tu. Sayyidina Umar tu tanah anak hidup-hidup kan. Tapi menjadi hero yang paling kanan sekali. Pak Nasir ni, sikit lah. Pak Nasir ni, masa kita buat kunjungan hormat kepada dia di Indonesia, seminggu, 2 minggu dah, duduk bawah ayah dia. Rasa bagus juga dia punya dia punya sirah atau sejarah bagaimana dia beralih daripada politik kepada dakwah.
Nah, tu saya sebut dia tahu. Ni peminat setia ni Bushra Beta Yusuf ni. Anak murid Amir ni. Ha. Amir dah Sami'un menonton. Okey, Zulkifli tu. Dahlan. Oh, Zuhairi Aminah Sami'un pun Zakaria. ada juga eh. Rosmani Osman. Ni makin ramai dah ni. Dah 30 orang dah naik. Apa dia komen? Tak ada lagi menonton dah. Waiting. Waiting. Okey lah. Tak apa lah. Santai dah bertanya. Ni, saya nak tanya tadi kan, Pok Nasir. Dia apabila diberi peluang oleh Masyumi, oleh Soekarno untuk membentuk kerajaan di bawah Soekarno. Kemudian dia pimpin Masyumi. Dia sendiri mengakui bahawa kerajaan Masyumi di bawah Soekarno tu gagal. Ingat ya? Yeah. Satu dia kata sebab dia tidak mempunyai data yang cukup. Saya masih ingatlah ni. Dia tidak mempunyai data yang cukup. Jadi oleh kerana itu dinasihatkan kalau kita nak perjuangkan Islam, jangan kita berjuang secara membabi buta. Kita kena ada data yang cukup. Ni bagi salah kena umur ni Kamarul Arifin, Tarmizi. Ni ke salah semua ni. Assalamualaikum dia kata. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak murid saya di Indonesia seorang meninggal dunia baru ni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak murid ni Miftah ni baguslah bagi saya ni, tapi saya ada hubungan sama dengan dia secara peribadi. Meninggal pula masa duduk solat tahajud. Lebah pada cikgu dia lah, cikgu dia. Ada kawan saya mati hari ni. Profesor UTM dulu. Saudara Azhari Saleh. Kena COVID lah. Meninggal lagi ni. Oh, ni bukan COVID. Ini ni COVID. Azhari UPM? UTM macam dia dulu. Okey. Usra muda lah dulu lah. Lepas tu, sambung tadi. Kita sambung semula lah. Nahnu du'atullah qudatu. Jadi, kita sebagai pendakwah ni, itulah. Macam Nabi sendiri pun, dia punya selamatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab tu akhlak tu sebenarnya yang mengajak orang kepada Islam. Saya ingat satu kisah. Seorang Yahudi pergi rumah Nabi. Rumah Nabi ni tak ada sofa macam kita ni. Tak ada kapet. Tak ada. Jadi bila Yahudi tu pergi, Nabi ni nak hormat ke Yahudi tu. Tak ada hamparan rumah Nabi ni. Nabi pun ambil serban dia tu, atas kepala tu. Hampar Yahudi duduk. Jadi Yahudi duduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dakwah Nabi. Itu dakwah Nabi. Itu syahadah. Syahadah tu. Kalau tengok orang sanggup buka apa ni, kita sekarang tak buat macam tu. Buka apa ni? Serban. Sanggup buat hamparan kepada tamu. Astagfirullah. Nabi tunjukkan contoh teladan. Kita tengok mulut orang takut. Minggu lepas kita bincang. Dakwah itu ialah risalah para nabi. Ajuk bandingkan dengan orang lain. Kemana dia berdakwah? Nabi tu kan, tidak ada 3 hari berturut dia kenyang. Sehari kenyang, sehari lapar. Pagi tak berasak dapur dia. Aisyah kata, tak nak makan ni. Puasa lah aku. Tak ada tipai macam kita sekarang ni. Kita 2 bulan tipai makan ni. Tak apa dah boleh tipai. Yalah. Kitanya Nabi itu akhlak dia. Allah. Masalah sipai dia tu Nabi kan. Yalah. Kita ni lah ni kita duduk merungut pasal orang kita ni. Semula COVID tu tak tahan dah. Tak ada makanan habis, naik darah putih habis dah. Ni Patabi Uni menonton. Patabi Uni nama dia. Okeylah Nah, mungkin tak ada sudah. Nahnu qudratullah du'atun. Nahnu du'atullah qudratun. Jadi apa yang disebut dalam buku tu tu? Dan saya lebih suka saya tengok apa ni. Sebab tu ada ulasan daripada apa ni. Daripada Syekh Abdul Qadir Zaidan. Ada menulis tentang itulah, tentang Asar 20 yang dibuat oleh Asar Bana.
Dan juga adalah doa Talaqudah ni memanglah terkenal dengan kata-kata Mursyid Hasan Hudaibi. Jadi yang penting sangat dia kata murajaah pemikiran idea ikhwan supaya orang kata lembutkan sikit selepas tahun 30-an dalam kurun yang lepas lah. Jamaah Ikhwan Muslimin ini agak tenggelam dalam isu mengkufurkan orang yang tak ikut jemaah dia lah. Dan mengatakan tu takut penonton tak faham. Murajaah di sini ni review. Review saya mau balik. Sebab idea-idea kalau kita baca sekarang ni, idea-idea saya kutuk tu mengatakan masyarakat dah jahiliah, masyarakat dan ada kumpulan-kumpulan terutama orang muda lah yang suka nak guna kekerasan. Macam tempat kita tu kan ada nak bom kilat arak lah, ada nak bom umum ibadat yang bukan Islam lah. Ini dia semakin meluas lah. Terutama kalau pemimpin tak jaga guru-guru muda yang bersemangat sebagai mustajilun. Seolah-olah buku ni menjawab kepada Ma'ali fi Tariq Syed Qutb. Ya. Dia nak itu balik lah. Melembutkan balik lah. Sebab Asal Banah sendiri tu dia lembut. Jadi mari Syed Qutb, Syed Hawa ni lebih keras. Kemudian sebab tu Syed Qutb tu dia kenal dengan Madrasah Qutubiyah. Oh, ada madrasah lah. Daripada Qutubiyah mazhab lain, mazhab aliran jihad, kumpulan macam-macam yang kita di Mesir tu kan. Bukan saya sajalah nak guling kerajaan macam-macam lagi. Dia selalu disandar kepada Syed Qutb lah. Dia macam ni. Dari segi teori sosiologi, kalau keadaan tu teruk, maka reaksi tu teruk. Kata orang psikologi, sosiologi, dia kata kalau kita sepak bola ke dinding itu kuat sangat, maka dia melenting kat kita tu kuat. Maknanya pemikiran para pemimpin tu dia tidak boleh lari daripada persekitaran. Mana persekitaran yang menjadikan dia ekstremis. Persekitaran yang menjadikan dia terlembut, bagus dan sebagainya. Jadi dalam perjuangan ni mungkin kita perlu juga melihat supaya kita mewujudkan suatu persekitaran yang kondusif. Macam sekarang ni nak sentuh politik boleh? Okey. Boleh tak? Boleh. Pemimpin politik kita kelahi sekarang ni. Kelahi macam budak-budak. Tak? Saya tak fikir pemimpin politik Melayu ni bodoh kau, tolol kau, bengar kau. Saya tak fikir macam tu. Cerdik orangnya. Tapi oleh kerana berada dalam situasi politik yang tidak kondusif, maka masing-masing dia macam tu. Jadi saya rasa menasabahlah tu. Maknanya bila Nasir ni kuat sangat menekan orang Ikhwan, itu pun adalah latar belakang dia dah. Asal-asal Nasir dengan Ikhwan ni kawan. Nasir pernah duduk dalam usrah dia. Pergi pernah orang kata bersumpah lah nak bersama-sama dengan Ikhwan. Dr. kami baca ke buku Al-Bahthu 'Anil Zat? Baca Sadar. Tak habis lah. Dalam buku tu rasa ada translation dalam bahasa Inggeris, Searching of the Identity. Dia dalam buku tu dia cerita lah bagaimana dia ni Dubatul Ahrar ni sangat rapat dengan Nasir tu. Comanya oleh kerana Ikhwan ni mengambil pendekatan yang keras. Jadi menekan Nasir kan. Itu sekarang ni ada lagu ucapan Nasir tu. Tapi dia jadi keras tu pasal Asal Banah ditembak oleh askar, oleh polis rahsia kerajaan.
Tu. Mana kita kena tengok kenapa berlaku begitu juga. Tapi sekarang ni kita jangan kata juga ditembak oleh polis kerajaan. Mungkin orang yang memfitnah. Ini kadang-kadang ni semalam ni kan ada orang ke conteng masjid kan. Kita fikir ke ada orang conteng masjid dan sebagainya. Tapi ada kemungkinan pihak ketiga, pihak subversif yang nak suruh orang Islam, orang bukan Islam ni belaga. Oh kita hok kepala babi dalam masjid dan apa sebagainya kan. Benda-benda macam ni lah kadang-kadang. Jadi terutama sekali orang CIA, orang KGB dan sebagainya, dia pandai-pandai lah laga-laga kan. Jadi dalam buku tu macam mana? Dari buku tu kita kata lebih kepada tadi lah mengajak supaya kita berlembut, kita berdakwah lah. Adakah mutiara-mutiara kata yang kita boleh? Saya pun terlupa dah tak baca. Mudah kan. Maknanya maksudnya beginilah. Kalau kita nak menjadi pendakwah, kita kena sabar. Jangan cepat kata ke orang, jangan cepat merendah-rendah ke orang lain. Dan kita pula cara kita mengajak orang tu, saya pun malu nak cerita ni, nak sebut. Takut saya pun bukan lagu tu. Kadang-kadang kita panah bengang kepala, kita marah pang. Dengar apa yang dikata, bukan apa orang apa yang berkata. Ali kata kan. Dengar apa yang dia kata. Itulah saya nak ahli kata hak tu pasal orang mempertikaikan kepimpinan dia. Dia nak defend diri dia tu. Jadi maknanya begitu akhlak seorang pendakwah. Jadi saya ada tapi yang pentingnya maknanya idea-idea Syed Qutb ya keras telah melahirkan Jamaah Al-Jihad, Jamaah Takfir wal Hijrah, As-Samawiyun, An-Najuna minan nar, Asyurqiyun, macam-macam nama lah. Termasuk mungkin Taliban sekarang pun mungkinlah kita kata apa ni, jadi Filipina atau Abu Sayyaf dan sebagainya. Ramai orang-orang yang baca buku tu dengan tak faham, buku Syed Qutb tu, dia naik bodoh rama lah. Sebab tu saya sendiri pernah dengar di Kelantan. Orang pernah mengajar kitab tafsir Zilal. Tok Guru juga mengajar. Salah-salah Tok Guru lah. Bukan Tok Guru Aziz tapi Tok Guru lain. Saya dengar, sakit telinga kita dengar. Macam nak perang dah. Padahal negeri kita ni negeri demokrasi, ada pilihan raya. Jadi kena di syarah tu, kena sesuai dengan keadaan kita lah. Jadi masalah sekarang ni, pembaca kitab ni, dia terjemah literal, syarah literal, tanpa mengira persekitaran, siapa orang, siapa khalayak, sistem dan sebagainya. Itu berlaku. Saya nak bela Syed Qutb sikit boleh? Dia, kita ni, suatu bangsa, suatu masyarakat, kalau kita lembut sangat pun, dibuli oleh orang. Orang kata harimau tanpa taring. Jadi mungkinnya Syed Qutb telah menanam taring dalam mulut harimau-harimau Islam. Itu orang berani. Sekejap dulu kan hidup tindah di penjajah tu kan, tindah lekuk-lekuk yes. Tapi bila ada sastra ataupun apa tu sastra Syed Qutb ni naik sikitlah. Cuma bila melampau tu biasa macam itulah. Dia yang melampau tu misalnya masjid dia istilahkan dengan ma'abid jahiliyah. Rumah ibadat jahiliyah. Apa ni dikatakan juga mujtama' ni kita baca buku apa ni kata-kata Yusuf Hawash ke Fatah Ismail, Ali Ismail, Muhammad Qutb itulah. Timur jahiliyah abad 20. Jadi memang menakutkan lah mana kita kena hadam betul-betul baru kita muntah balik. Kita ambil makan muntah tak payah apa tak payah mamah, tak payah apa lagi. Rosak habis lah. Jadi terutama orang muda baca kan. Saya tu baca Ma'arifat Thariq itu memang jahat habis kajian. Saya sendiri baca jahat kajian ni. Kalau kita baca Ma'arifat Thariq. Saya payah sikit, saya ni pasal degil kan, payah dipengaruhi oleh saya baca cara saya. Sampai sekarang ni pun saya masih lagi memutarkan
ucapan Presiden Nasir. Hmm. Yang saya suka lagi antara satu ucapan dia tu, dia kata Hassan Hudaibi pergi ke rumah dia. Dia kata Presiden, bolehkah kita wajibkan supaya orang-orang Mesir ni tudung? Masa tu mana ada hijab masa kita duduk di Mesir pun kan. Dekan fakulti Banat pakai skirt. Dia kata bolehkah kita suruh orang ni kelubur semua sekali pakai tudung kepala. Dia kata macam mana aku nak buat? Dia kata mu kan presiden negara ni. Lepas tu Nasir kata apa dalam ucapan dia tu? Dia kata aku tahu sebenarnya Hassan Hudaibi anak dia adalah seorang jadi doktor di di mana tu di hospital mana-mana. Anak dia tak tahu. Dia presiden paksa mana masyarakat Mesir tudung. Dia kata mu tu anakmu tu tak tudung. Dia kata itulah aku suruh tudung. Ya sebab mu presiden. Dia kata mu nak tudung kepala anakmu pun tak boleh sah aku tudung kepala seluruh rakyat Mesir. Di situ kita tengok ada perbezaan pendekatan ataupun style dari segi kepimpinan. Saya nak sebut sikit peranan Azhar dalam sikit. Sebenarnya doa talaqullah ni idea itu diberikan oleh orang ikhwan yang di Azhar. Orang ikhwan Azhar yang melembutkan keadaan sedikit. Ya. Kepimpinan ulama lah ni. Ulama dah melembutkan keadaan tu. Sebab tu orang Azhar tu, kalau kata di Mesir tu, kalau Azhar tu bergabung dengan ikhwan lagi elok dah. Sebab Azhar ada ilmu, ikhwan ada semangat. Jadi kita kalau semangat saja, tak ada ilmu masalah. Kalau ilmu tak ada semangat pun bermasalah juga. Ayah saya tengok, kita maaf cakap lah. Orang Azhar pokoknya langsung. Balik Azhar tak ada langsung. Idea fikrah, berjamaah, berdakwah ni. Dia balik, betul di kereta lah, makan angin kita. Tapi kalau kelik dengan semangat, tak ada ilmu, masalah juga. Kena gabung. Iyalah. Dia masa tu Al-Azhar di bawah cengkaman Nasir. Jadi Syekh Al-Azhar ni nak cakap perjuangan pun takut sebenarnya di bawah cengkaman. Jadi bila Nasir mati, lega lah sikit bila Anwar Sadat naik tu. Ya. Saya ada satu pengalaman di Azhar nak sebutlah. Waktu Syekh Azhar Mahmud, dia orang sufi kan. Ali Mahmud. Syekh Azhar. Saya ni almarhum Ustaz Hayat Osman nak pergi jumpa dia. Saya ditumpan lah, terus bawa beg Ustaz. Yahya. Pergi jumpa dengan Syekh Azhar. Kita budak Azhar je. Dia pun jumpa dengan Syekh. Lepas tu dia ajak semayang di pejabat dia. Lepas tu dia ajak pergi makan di apa tu. Fishawi ke apa tu. Tepi tu. Fishawi, kedai kopi Fishawi tu. Saya duduk belakang dia. Saya rasa, kalau Nabi dia makan macam ni. Rasa kita duduk belakang Syekh Azhar tu pun. Masih duduk belakang Nabi dah. Yalah. Halim Mahmud ni. Seorang daripada Syekh Azhar yang terlepas Nabi yang dipilih-pilih. Dia ni yang terbaik lah. Ya. Gak tubuh dia pun comel tinggi. Comel tinggi. Saya merasai benda tu. Rezeki. Rezeki jadi budak Ustaz Yahya Osman. Dia pergi Peshawar juga ni? Dia dah di kota lah, di tempat kita kat Masjid Hussein. Dia dua tu, Peshawar ke Khan Khalili? Tak kata tu, muzah, makan muzah. Peshawar lah, di Peshawar. Dia makan muzah. Daging kambing. Saya ingat lagi tu. Dia kalau Peshawar tu ialah satu kelab kopi. Di situlah para politik, sastrawan duduk berbincang di situ. Saya rasa dalam negara kita ni tidak ada satu kelab macam tu. Kita panggil kelab intelektual. Tidak ada. Pokok ni ada lah. Pokok ni ada. Pokok liberal ada di bangsa tu. Pokok Khalid apa tu lah. Pokok. Tapi orang kita tak ada. Tapi tak masuk campur lah pokok ustaz ni. Pokok tu ada.
Dia Khalid Jaafar apa tidak semua mesti dulu. ustaz lah, maknanya tidak mesti ustaz macam ni. Mana campur-campur orang yang cenderung pada Islam ni mesti ada clubhouse dia. Dia pergi di situlah bincang apa semua sekali. Dari tempat kita panggil puak liberal lah, puak ni. Geng-geng Khalid Jaafar ni dulu. Yalah. Kita pun tak boleh agak duk mikir sore akhir meletup benda-benda yang betul tak. Okey, jadi sekarang ni kita balik kepada usul insyurin lah. Jadi kita nak bagi tahu kepada masyarakat, apabila kita melibatkan diri kita dalam satu perjuangan politik ke, dakwah ke, apa semua sekali, kita kena tahu kita punya metod perjuangan tu. Jangan kita pergi dengan sembrono, tak tahu apa, kemudian orang panggil bertindak sebagai satu reaksi sahaja. Ingat Mullah Tok Ji ni duk nyanyi. Dia kata belah berjalan, belah berfikir nak pergi ke laut mana, ke darat mana. Itu apa yang dia kata Mok Yo boleh pada waktu ke. Sindiran Mok Yo pada waktu itu terhadap bangsa sebab kita tidak mempunyai perancangan nak buat satu bahasa, nak buat apa. Sebab tu saya tengok orang Melayu kita ni, dia react tu lebih daripada perancangan. React tu lebih. Semalam saya pun sibuk-sibuk. Jadi grup yang dibuka untuk peserta convention dakwah bulan 8 ni, adalah hak nakal-nakal, hak jahat di post benda-benda yang tak betul tu. Ni cerita ni kan. Jadi saya perhatikan lepas tu, dia mengambil masa yang cukup lama untuk nak buat benda-benda yang post yang betul-betul tu, kerana berdialog sama sendiri. Oh, kena kita buat macam ni. Oh, macam mana orang ni? Oh, macam mana. Jadi panik itu sehingga kan habis masa tu sebab dia buat dengan secara reaksi. Saya pun diberitahu lepas tu, saya cek balik, saya dapati rupanya ada kelemahan-kelemahan orang kita bila berhadapan dengan sesuatu benda yang misalnya mengejutkan, disaster ke ataupun benda-benda macam mana. Jadi kita panik dan ni macam COVID ni kan. Sebenarnya bising-bising ni banyak lebih daripada panik. Tidak, bila mai COVID kena lockdown apa semua sekali, kita pun tak tahu apa. Jadi tak sempat dah nak kata gini, nak kata gini, nak kata. Kalau tanya saya pun sementara mula-mula COVID dulu sampai sekarang ni, boleh makan dah apa semua, saya tak payah gitu. Ada? Saya tengok satu contoh saya baik lah, Datuk Ruslan. Sekretariat tu. Datuk Ruslan Abdul Hamid. Dia ada patek, kapal patek ke. Dia buat patek live. Ada kat air ratus-ratus dah. Tiap-tiap malam dia buat. Baguslah. Dia baca buku-buku yang bagus-bagus. Dari segi perniagaan, bisnes. Jadi dia kata, kena terus kita ni. Tak tunggu berhenti COVID. COVID tak nak berhenti bila. Jalan terus. Jalan terus. Jadi kita nak baca baguslah. Pertama kalau orang muda dengar bagus. Dia baca buku tebal-tebal, buku putih, buku-buku coaching, buku semualah. Public speaking, macam-macam cerita. Dan dia ada hubungan dengan Indonesia. Dia dapat pasaran di Indonesia. Jadi orang macam itulah, orang politik. Dia pemalas lah politik. Dia dulu orang kuat politik. Saya tak minat politik dah. Pengaruh dah dia. Tak ada begitulah. Dia macam ni. Saya nak banding orang kita, tapi ramai orang marah lah juga dah. Orang kita dengan orang Cina. Ya. Jadi orang kita, dia react tu terhadap sesuatu tu, react secara negatif. Ya. Marah ke lockdown lah, marah ke tu, marah ke cara. Tetapi orang Cina, saya pun ada grup Cina. Dia, reaksi dia ialah bagaimana kita perlu menyediakan diri kita nak sesuaikan dengan perubahan yang ada ni. Jadi kita cakap tentang norma baru. Saya dulu lagi pun duk kata normal tu sebenarnya belum jadi normal. Baru ada norma dah.
Jadi kita kalau sejak pada awal kita menerima COVID ini sebagai satu norma baru, kemudian kita normalkanlah norma-norma itu sehingga kita boleh sekarang ni bank-bank yang cerdik kan, dia cukup bersedia untuk duduk berurus urusan dia tu dalam keadaan ini. Maknanya mengurangkan pergi ke kaunter online punya banking, kemudian begini sehingga dalam keadaan macam ni pun dia boleh maju, terus maju konsisten. Orang kita tengok bisnes bam, dia terus tak ada masalah. Saya nampak macam ni dia ada perhati lama dah. Dia kita ni kembali kepada latar belakang masing-masing. Saya sebut satu lah, latar belakang ustaz. Ustaz ni dia belajar sekolah buruk pada sekolah orang. Ustaz lebih dia lemah. Pak dia terasa kita ni macam anak tiri. Lepas bila balik kerja apa, dia ada anak tiri. Jadi orang anak tiri ni, sebab tu bila dia cakap apa, bawa semangat. Macam belum merdeka lagi. Kita sekarang nak mengisi merdeka dah, tak payah semangat dah. Contohnya. Macam juga perhati ada 3 orang ustaz-ustaz. Dia kata, kedekut dah. Oh, rupanya dia zaman dulu. Dia miskin sangat. Payah dapat duit. Tiba-tiba dapat gaji balik sikit. Payah nak dapat. Banding dengan ustaz-ustaz lain. Pasal dia kedekut sikit. Pasal latar belakang tu. Umur 30 barulah kerja kerajaan. Baru dapat duit 3-4 ribu. Oh, tu jadi orang panggil. Jadi, kadang-kadang kita dalam arah juga. Masing-masing latar belakang. Jadi orang kata pemarah, jadi baik. Pasal latar belakang berbeza-beza. Jadi sebab tu macam-macam teori Cina tu. Dia dulu, dia lebih susah. Sekarang dia senang. Jadi dia lebih senang lah. Kita ni pasal kita kata, Tanah Melayu. Kalau Tanah Melayu tu buat dah nama. Dari Malaysia. Habis dah Tanah Melayu. Kereta habis Tanah Melayu pun nak buat. Tidak ada nama Melayu nak buat. Dia tu dia naik semangat. Dia latar belakang tu lah. Boleh berapa sen? Kita cikgu tu. Ya. Boleh berapa sen dia cakap macam tu? Maksudnya, latar belakang tu menyebabkan kita. Ya. Macam kita orang kampung. Main duduk di bandar. Ya. Tak ada bandar juga. Perangai kampung tu lah. Betul. Nanti kita balik kepada asas. Sebenarnya asas 20 ni, asas perjuangan. Ya. Jadi saya rasa, sama ada kita ni seorang individu, ataupun kita ni sebuah pertubuhan politik, ataupun sebuah pertubuhan dakwah atau sebagainya kan. Jadi prinsip ni dia umum untuk semua sekali ni. Ya. Jadi kalau kita nak memperjuangkan sesuatu idea, tak boleh kita nak kata ke orang macam ni tu. Kalau orang menentang apa yang kita bawa, prinsip kita bawa, orang menentang, okeylah. Habis-habis macam Islam kata kepada orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Mana? Maknanya dalam bahasa kampung kita, okeylah kita tengoklah siapa nak betul, siapa salah. Ini cerita sedap ni. Profesor Mak Ibrahim, dengar ada cerita ni. Dia masa dia duduk memperjuangkan tentang pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia dulu. Jadi Profesor Mak Ibrahim kan, dia buat kerja dengan secara sederhana, secara lurus, profesional. Kemudian dikritik oleh orang-orang muda lah, pemuda PAS masa tu. Dia kata macam mana? Dia kata Prof Hamad ni tak kuat semangat perjuangan dia. Nah, buat sikit situ, sikit sini, tak berkesan. Kita nak laksanakan 100% undang-undang Islam ni. Nak huduk penuh sekali. Dia tak kata orang tu. Dia kata ginilah, sementara anda siap menguruskan pelaksanaan Islam secara 100% mengikut anda punya idea tu, biarlah saya, jangan duk marah saya nak buat sikit-sikit dulu. Jadi ternyata sekarang ni apa yang dibuat oleh Profesor Mak Ibrahim tu telah mengasaskan satu pelaksanaan perancangan undang-undang Islam yang cukup baik. Tapi malangnya sekarang ni tidak diwarisi oleh siapa-siapa. Jadi mati Profesor Mak Ibrahim, ada orang warisi. Kita terima kasih ni kepada Alina Ina ni, dia jemput kawan dia. Saliza Sa'ad, Ibrahim Atomi, Nawawi Muhammad, Atta Sulaiman, Misrawati ni,
Miskowan, analisan. Ni bagus ni dia kembangkan kita punya Ha. ceramah ni. Tapi apa dia komen? Tak ada komen ke? Ada komen, semua Ada bagi komen. salah semua petang ni. Jadi puak-puak ni kena tahu, mulai hari ini, minggu depan dan seterusnya, format kita Jumaat live tu kita telah ubah. Tajuk kitanya ialah tajuk apa tu ruang ni tu santai bersama kami. Kita santai sajalah, tak boleh nak ilmiah sangat. Jadi hak tu lagi tu ilmiah sikit. Yang ni betul-betul santai. Orang panggil daripada duduk dengar lagu-lagu joget-joget, kursi-kursi tu baiklah kita dengar hak ni dah. Santai. Lepas tu kita galak lah pula kalau orang nak tanya-tanya, tapi janganlah tanya benda pelik-pelik. Nyaya kat kita. Jadi sama tadi kan? Ini masalah psikologi. Masalah psikologi ni dia panggil seseorang itu ada 3 unsur dalam diri dia. Satu unsur dia panggil apa ni fizikal ni kan? Unsur fisiologi. Kata kita ada anak saya kan. Kadang-kadang dia punya fisiologi cepat membesar. Cepat dewasa fisiologi dia. Tetapi kognitif dia slow. Ada? Dia cepat besar tapi agak bodoh sikit. Payah nak faham sikit apa semua, kognitif. Slow. Kemudian satu aspek lagi ialah psikologi. Emosi. Jadi 3 ni dia kena selaras. Fisiologi, kedewasaan tubuh badan, kemudian kedewasaan pemikiran kognitif, kemudian emosi. Orang kita mengalami masalah perkembangan emosi yang lewat. Bila tua dah bagi sederhana, macam kita sendiri pun. Bila dah tua ni, barulah agak sederhana kita berfikir kan. Jadi itulah yang kita cuba kena baiki sikit bangsa kita ni. Saya ingat dulu masa duk jadi pemimpin Nilam Puri dulu, pelajar Nilam Puri. Sampai kepada peringkat Agung Terengganu pergi buat lawatan ke Nilam Puri tu, kita tak sembuh. Agung tu. Tak sembuh. Sebab kita kata sembuh apa? Sembuh apa orang tu ingat. Sampai dia tegur State Secretary, dia tegur SS. Dia kata budak-budak dalam Puri ni saik-saik semua kau ikut tradisi tu. Saik yang tak sembuh pada gajah. Saik semua kau budak-budak dalam Puri ni. Jadi itulah ekstremismnya kita. Lepas tu bila dah lama sikit barulah kita faham. Saya rasa orang yang lebih tinggi daripada kita, sejarah tamadun, pembangunan tamadun dia, mungkin didikan dalam rumah tu, dia memberi juga perhatian kepada kesuburan emosi. Ada? Tidak kesuburan fizik. Ni sekarang ni kita banyak hadapi, banyaklah ni orang gila-gila kognitif. Nak suruh anak kita cerdik. Sebab tu kita hantar anak tu, tadika lagi, suruh dah pandai buat matematik, pandai apa semua sekali. Sampai kepada budak-budak tu tertekan emosi dia. Jadi menyebabkan emosi dia bila besar, dia tak berapa segar emosi ni. Emosi kena rukuk. Jadi oleh kerana itu, saya nak cadangkanlah orang ada perok anak, perok cucu dan sebagainya supaya memberi perhatian kepada aspek emosi, iaitu aspek yang ketiga ni. Supaya kita boleh melahirkan keluarga yang emosinya hebatnya. Macam tengok orang putih kan. Orang putih, budak satu tu pandai dia bercakap dengan orang tua sebab emosi dia boleh kontrol. Tapi kalau budak-budak kita tak boleh sebab emosi dia suruh dia lari daripada orang. Sebab kita kata, budak-budak ni hidup jauh sikit. Itu didikan kita. Kau macam mana ni? Saya nampak kita masuk didikan sikit. Saya nampak orang putih ke orang Arab ni, dia bercakap dengan budak-budak usia 3 tahun macam bercakap dengan orang tua dah. Jadi dia angkat budak tu punya kedudukan tu. Itu pendidikan emosi dah tu. Tapi kalau kita orang Melayu ni, budak-budak ni kita pelekeh lah. Padahal budak-budak ni cerdik juga. Tapi kita tengok orang bangsa lain.
Umur 13 tahun tu boleh naik kapal terbang sendiri, boleh naik kenderaan sendiri. Kita anak-anak orang kita umur dekat 20 tahun pun tak pandai lagi nak berdikari macam tu. Itu pun satu cara. Dr. Kamil, Ya. saya dengar cerita anak orang-orang besar. Bila pok dia pergi luar negeri, dia suka. Pasal dia boleh bawa kereta pok dia. Makna pok dia tak boleh bawa kereta, tak takut iklan apa semua sekali. Masa saya duduk di Canterbury dulu, satu pengajaran, dia pok dia ni, pagi-pagi, dia kayuh basikal dengan anak dia. Anak dia, kelas 1 lagi. Dia kayuh basikal. Kita tak bagi dah. Tak bagi naik motosikal, tak bagi nak motosikal. Dia kayuh bersama, maknanya budak belajar, dia ajar sampai 3-4 tahun naik basikal sekali, maka keselamatan jalan raya dia lebih terjamin lah. Sebab ada disiplin. Kita tidak, budak-budak ni curi basikal, curi motosikal, curi kereta, hok tu aksiden sampai mati. Pupuk dia orang kaya-kaya, bawa apa semua sekali, tak ada disiplin. Sebab dari segi emosi kita tidak dididik secara betul. Kita suka berteori. Sekarang ni semua nak masuk dalam sukat pelajaran, keselamatan jalan raya, sukat pelajaran, dadah, pelajaran. Dia tapi tidak mendidik di rumah ibu bapa tu. Semua sekolah tu. Ibu bapa tu pasangnya semua. Itu apa panggil psikologi pendalihan. Jadi dia nak lepas berkerjaan. Mana orang-orang Cina, India ke duduk suruh kerjaan je pergi anak dia. Dia kerana dia tidak ada jaminan perlembagaan, tidak ada jaminan peraturan, maka dia jaga betul-betul rakyat dia. Sebab tu sekolah-sekolah Cina, PIBG dia kaya bagi duit ke sekolah. Yes. PIBG kita tak ada duit. Budak-budak ada berniaga. Pasal ibu bapa tak sokong. Panggil masyarakat PIBG tak pergi. Saya 2 term jadi pengurusi PIBG. Pasal siapa jadi pengurusi? Pasal tak ada orang. Kita yang ada. Itu saya nak sebut. Ya, jadi, tak ada sokongan. Perasaan tanggungjawab tu. Orang kita dia lebih suka, lebih baik ajak pergi bersih kubur. Lebih senang sikit. Itu tanggungjawab tu lah kita kata aspek psikologi, iaitu di mana emosi orang tu tidak berkembang. Cuma masuk bab agama sikit dah. Masalah buat khairat. Dia buat khairat ni, dia kata kalau kita buat masjid, kita bagi kereta mayat, tu cepat masuk syurga. Tapi kalau kita, mari kita buat klinik ni. Duduk bisi-bisi doktor-doktor muda ni, tak ada jawatan apa semua sekali kan. Katakanlah, saya ni macam pengurusi pondok ke, pengurusi MDN ke. Kita kata, wahai bangsaku yang kaya-kaya, mari kita tubuh klinik desa dan klinik bandar untuk kita tempatkan bangsa kita yang lulus perubatan tetapi tidak ada jawatan duduk disandang dalam negara kita. Kita beri. Hak dia berinya, kalau kita kata, wahai orang-orang kita, mari nak beli kereta mayat untuk masjid. Minta 1 masjid dapat 3 kereta mayat. Minta 1. Yang aku lagi ialah surat Yasin. Surat Yasin tu, di Kuala Lumpur ni, 1 mati, cetak surat Yasin, bagi ke masjid. Orang lain mati, cetak surat Yasin, bagi masjid. Saya pernah sebut, cetak kita tulis-tulis pesyarah-pesyarah ni, kita bagi ke orang. Tak ada orang nak. Orang nak cetak Yasin juga. Sebab dia rasa cetak surat Yasin lah. Berkat nak masuk syurga. Jadi itu attitude agama kita macam tu. Dia berasaskan kerana emosi tidak matang. Macam ikut sekarang ni, berebut ke Mekah. Hak pergi 10 kali berebut juga. Hak pergi umrah setiap tahun berebut juga. Pasal dia kepentingan diri, nak masuk syurga tu pun kepentingan diri lagi. Orang dah ikut dia lah. Ada kawan saya bukan dia tak tahu 2 kali setahun dia pergi umrah. Padahal mungkin dekat rumah dia tu ada budak miskin, tak makan pagi. Kita budak-budak Melaya tu, ramai tak makan pagi. Makan Maggi je. Saya tahu ada setengah-setengah tu, anak bukan rahsia sikit lah. Ada setengah tu dia pergi menumpang bilik kawan dia. Jadi katil tu ada 2, 1 bilik tu. Dia duduk tidur bawah lah.
Dia duduk 3 orang. Seorang tu Sport lah, sport. tolong bayar separuh harga asrama tu. Dia terpaksa tidur gitu. Pihak universiti mungkin tak tahu, mungkin tahu. Yang mana ada saya tahu dah, dia tak makan, dia makan Maggi saja, dia makan sekali sehari. Tak nak orang kampung kita. Dia belajar di universiti dia tu. Jadi kalau dia tak masuk universiti, dia lagi tegur dah. Okey. Jadi kita tadi, mana benda ni tanggungjawab ni besar. Tapi orang kita suka remeh-temeh. Benda-benda Jadi yang kita baliklah kepada tadi. Qudatun, doa tu lah qudatun. Maknanya kalau kena nak translate, dalam mengurus kita punya perjuangan, kita punya aspek psikologi dan emosi perlu matang. Tanpa kematangan emosi, maka perjuangan kita tidak akan menang. Jadi macam mana emosi-emosi ini sebenarnya dalam Islam nafsu, nafsul lawamah, nafsul apa tu? Amarah, nafsu amarah. Lawamah amarah adalah bukan mutmainnah. Jadi mungkin kalau nak buat latihan, biasanya kita betul-betul dalam perkadiran. Kalau dululah Abi ke PAS ke UMNO ke Pak B ke sebagainya, dia buat perkadiran Islam ni, dia pump semangat lah dah. Semangat nak ke depan tu. Semangat ke depan tu. Dia tidak didik emosi itu supaya berhati-hati dan berjuang dengan cara yang itu masalahnya. Itu yang kita memperingatkan 20 ni. dan satu lagi saya nampak Hawa baik, Qardawi baik, dia kritik gerakan Islam ni. So kerohanian ni lemah dia tu. Sebab tu dia kerohanian. Dan saya ingat Ustaz Yahya Osman sekali lagi lah. Ustaz Yahya Osman dia kuat hati kan. Dia kata orang parti-parti tak tahu rumah kawan dia di mana. Mana silaturahim tak kuat. Kita rumah-rumah pun tak ziarah, kawan pun tak ziarah dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya kekuatan yang dibina oleh Nabi dulu. Dia takut kena hamak yang gayung. Jadi masalah. Jadi sebab tu dia kata gerakan ikhwan tak kuat. Dari segitulah. Dari segi kita sebut. Pagi tadi saya baca kenyataan yang dibuat oleh Tun Arsyad Ayub. Sekarang ni saya duduk dengan dia semua, dia betul lagi dengan UIM tu. Dia buat kenyataan, dia kata dalam keadaan sekarang tak lama lagi orang-orang Melayu Islam kita yang muda-muda ni akan menjadi orang yang tidak ada semangat sosialisasi, tak ada. Maknanya orang yang anti-sosial. Kalau keadaan kita didik orang muda macam ni. Macam mana ni? Sebelum tu saya nak baca sikit lah. Ada komen saudara Badrul Hisham. Dia kata pendidikan penting. Ikut contoh negara-negara berjaya. Maju sistem pembelajaran. Tidak kepada exam oriented. Saudara Muhajir Abdul Rahim pula kata pokok pangkal pendidikan kita ni tidak tekankan konsep kasih sayang. Orang mahabbah. Muhajir Abdul Rahim sekali lagi kata punca. Dan puncak emosi adalah cinta pada Allah. Jadi dia berkait-kait lah. Iman, cinta kepada Allah, cinta kepada keluarga, cinta kepada orang ramai. Nak tanam perasaan cinta tu. Islam tekan sangat iman, cinta, mahabbah. Jadi kalau tak ada kasih sayang tu, dia orang jadi faham ke cinta tu. Saya tak faham paklon ni cinta tu mana apa. Dia macam ni kan. Saya tengok ni lah pasal duduk di luar negara kadang-kadang kan. Katalah contoh di England ataupun masyarakat Cina sini. Dia tidak masa kecil-kecil ni dia tidak cara sangatlah kognitif ni. Dia kata dia memproses pembangunan kebudayaan. Membudayakan, katalah sains. Pasal apa sampai sekarang ni orang kita tak cukup maju dalam subjek sains. Subjek sains. Sebab kita tidak mewujudkan satu ekosistem supaya anak-anak kita tu mempunyai
pertumbuhan budaya sains tu. Ini ya dulu yang kita nak ajar buah sipuak, buah ketek kepada budak-budak kita tu. Tapi itu pun cara yang serpihan, bukan kerana benda tu. Budak-budak orang-orang Cina tu maju dalam matematik. Tapi kerana budaya itu. Kita nak suruh budak kita pandai buat kira-kira awal-awal lagi apa semua sekali. Kita fikir tentang soal kognitif. Itulah. Sebab itu oleh kerana itu saya rasa tapi tak boleh juga kita nak blame sekolah. Sekolah tu ada orang panggil ada limit dia. Tapi benda ni kena buat dalam keluarga. Ada? Keluarga. Saya nak cerita ni takut orang marah ni. Anak nombor 1 ni. Dia balik tu esok lusa dah nak kahwin, tak sempat dah nak pergi apa tu kursus apa tu Kahwin. Kursus kahwin. Saya pergi ke pejabat Qadi di PJ tu. Macam mana ni Tok Qadi? Anak saya sikit-sikit nak warna ustaz kita macam-macam ni. Anak-anak tu kalau jadi tu email walaupun ngaji di sekolah biasa tengah esok agama, tapi nak jadi tu email ketuk bila ketuk apa, anak rasa yang ustaz-ustaz itu boleh dia. Tak apalah ustaz, dia pun bagi kalau saya tak payah masuk. Jadi ceritanya soalnya ekosistem dalam environment yang boleh menggalakkan orang tu mencapai sesuatu. Sekarang ni kan baru ni ada, tak apalah saya cerita anak-anak cucu saya tu. Dia satu environment di sini ialah budak-budak yang cakap bahasa Inggeris kan. Hak kecil sekali tak boleh kecap Melayu. Dia nak 2-3 orang hak kecil tu. Saya pun kata ke Kak Jah, rugi dulu kita tidak cakap sepenuh bahasa Arab dalam rumah anak-anak kita, boleh sikit sebanyak Arab semua sekali. Jadi ekosistem tu sebabnya dia lahir, kakak-kakak dia cakap bahasa lagu tu, kemudian TV, kemudian komputer, kemudian apa semua sekali. Dia dalam sekitaran tu sehingga lebih bahasa Inggeris pula daripada bahasa Melayu. Kalau saya dengar pula ada budak Kota Baru duduk di PJ di mana semua sekali. Macam tu juga sehingga terpaksa panggil guru bahasa Melayu. Nak ceritanya, tetapi orang kita bila kata ini puji Mahathir sikit boleh? Boleh tak? Bila Mahathir kata kita wajibkan bahasa Inggeris supaya budak-budak kita, sebenarnya ada sikit kekurangan lah. Nak atasi benda tu. Tapi tu Mahathir pun tak betul juga lah. Dia kritik gitu je. Jadi macam ni sebenarnya wujudkan satu ekosistem, katalah bahasa Inggeris. Saya heran macam mana orang-orang Kelantan dulu fasih. Padahalnya kampung dia, di rumah dia cakap Melayu totok. Tapi environment di sekolah tu. Bila ke sekolah tu, bahasa Inggeris penuh. Kalau SIC dengan Zainab dulu. Di Kelantan. Hebatlah. Sekarang ni, satu masa tahun 70-an lah. Saya dengar seorang isteri tu, suami dia tu, DO gitu. Dia kata malu dia kata, pok ni dia kata kalau orang Kuala Lumpur mari malu tak boleh kerja Inggeris dia kata. Cerita tu kan. Sebab persekitaran tu dah tak ada, masa Syafiq tak ada, orang tak ada. Jadi oleh kerana itu itulah yang saya maksudkan tadi ialah pembangunan emosi, pembangunan psikologi sehingga dalam masa kita duduk kelahi, patut tak patut ada bahasa Inggeris. Sebenarnya orang lain dah terselesai dah masalah dia. Kita tak selesai. Sebab bising gini. Begitulah politik sekarang. Politik ni jadi kacau ni pasalnya kita tidak, macam kita kata berlaku kebakaran. Satu contoh lah orang kata zaman dulu. Berlaku kebakaran, masa duk tengok wayang di panggung. Kalau sekiranya masyarakat tu masyarakat berdisiplin, tidak ada casualty satu pun, tak ada mati pun. Orang boleh keluar dengan tenang, sebab dia lama juga masuk api tak makan tu. Tapi masyarakat yang tidak ada disiplin, yang kelam kabut, mungkin 10-15 orang mati kerana. Jadi saya nak kaitkan du'atun la qudatun itu, mana
kami ini adalah pendakwah. Kami melihat sesuatu secara yang berasaskan kepada disiplin yang penuh dan tidak gupuh untuk tuduh orang. Macam mana ni puak-puak ustaz-ustaz duk kelahi sama sendiri? Macam mana? Cerita Azla Qudah ni nak sebut cerita Anwar Sadat. Cerita suka. Ketika revolusi tu, dia balik kampung. Lepas tu sampai mesej. Mari ke Kairah revolusi. Nak start. Dia pergi Kairah malam tu. Siapa-siapa dia tengok oyel. Dia tengok oyel dah. Revolusi berlaku. Lepas tu sepatutnya dia pergi ke radio tugas dia. Isytihar revolusi. Saya pergi lah pasal dia sekat daripada oyel tu. Kita dalam perai boleh berlaku benda-benda begitu. Ya. Hakim Amir pun macam tu juga. Masa orang bagi amaran Israel nak perang, nak serang Mesir kan. Dia duduk di kelab malam mana tu. Mana dia sepatutnya dia Menteri Pertahanan. Dia benar macam tu. Dia tengah Wardah menyanyi. Wardah Jalan Iriah. Ini ada satu komen Badrul Hisham lagi. Kena ada silibus pengurusan emosi di sekolah rendah dan menengah. Tidak kepada exam tetapi beri merit kepada pointer dan lain-lain. Bagi saya Rasulullah mengurus emosi dalam kehidupan jadi sebagai contoh uswatun hasanah. Jadi kita dah cukup 1 jam. Saya rasa minggu depan ni kita nak start. Saya nanti nak address Nur Hisham punya cadangan tu. Jadi macam ni Nur Hisham, kalau kita asyik duk suruh kerajaan mendidik emosi anak kita, saya rasa lambat kita capai. Sekarang ni lebih baik kita berjuang meminta supaya ibu bapa, sebabnya kurikulum sekolah kita ni dah ke mana dah jauh dah. Nak undur balik susah dah. Nak undur balik susah. Jadi sekarang ni pembinaan dalam keluarga tu masih lagi kosong. Boleh dimulakan di situ. Jadi mungkin kita cuba baiki keluarga kita dululah. Sebab kita katakan, dia kata dalam Islam, dia kata al-usratu hiyal khilyatul ula fi bina'il mujtama'. Keluarga itu ialah sel yang pertama sekali dalam proses pembinaan masyarakat. Nanti Saudara Hisham kita sambung minggu depan lah. Minggu depan minggu depan kita mula dengan, saya nak cadangkan pendidikan kanak-kanak dalam Islam. Kita ulas satu buku lah. Saya ada satu buku, saya kata yang dianggap sebagai ensiklopedia pendidikan kanak-kanak. Okay lah. Alhamdulillah Nasir Ulwan. Saya juga dengar lah. Saya pun tak ingat-ingat dah. Kita bincanglah pasal Okey. Umuk belajar fakulti pendidikan, buat diploma. Saya tak ada diploma. Tapi buku tu saya pernah mengajar tu. Ya. Oh, okey, kita bincang. Pendidikan keibu-bapaan. Sekarang ni ada satu benda, kursus tak bagi lagi. Pendidikan jadi nenek dan atuk. Itu nak bicara. Tak ada orang belajar tu. Tak ada orang bagi kursus. Sebenarnya jadi atuk, jadi nenek ni pun sepatut ada ilmu juga. Kita ni ada jadi sendiri gitu ya. Itu ada hubungan dengan perubahan sosial dalam pembinaan keluarga. Dulu masyarakat kita dipanggil keluarga yang apa tu? Keluarga yang tidak berangkai kan? Jadi sekurang-kurangnya 3 generasi ada dalam rumah tu. Nenek, mak dan cucu. Sekarang ni jarang dah. Generasi ketiga maknanya masa ada mak, nenek tak ada. Masa ada nenek, cucu tak ada. Jadi sekarang ni ada cadangan orang pendidikan sekarang ni supaya kita memulakan kehidupan 3 generasi duduk dalam satu rumah. Rumah agam lah. Dia panggil rumah agam. Rumah agam dia? Rumah agam lah. Anak beranak macam kita couple lah. Kita ada dua itu ni. Apa ni? Surah Kemudian Ahmad dia kata semacam sukar berlaku apa yang kita cadang. Dah banyak cadangan, cuma tinggal cadangan. Jika kita ada taker. Dan Surah Muhajir kata,
siapa tokoh pengurusan emosi yang terkini untuk kita contohi. Dia masalah pengurusan emosi ni tak payah tunggu tokoh. Dan macam ni, macam keluarga tadi kan, saya tidak nak apa lah. Saya sejak daripada awal lagi pun. Waktu kami apa tahu saya duduk 3 generasi. Saya, nenek dan datuk, kemudian ada anak. Kadang anak tu sekelami, 2 kelami ada di rumah, kemudian cucu pula. Sebab tu sekarang ni pula 2 orang anak tu duduk rumah dekat-dekat je. Jiran. Seorang tu jiran betul, jiran terdekat. Jadi kita sengaja walaupun terpaksa bayar mahal, tetapi kita duduk di situ seolah-olah kita duduk satu bumbung lah. Jadi kalau kita bercakap pun, kita bukan bercakap tentang teori saja, tentang pengalaman apa yang kita lalui lah, insya-Allah lah. Jadi dia orang setujulah kakak kena buat tadi. Pendidikan cucu dah atuk. Pendidikan nenek dah atuk. Nanti kita buat mula-mula dengan pendidikan kanak-kanak lah. Bagi benda-benda yang basic. Sebab ada kadang-kadang orang tak tahu ni. Cerita bercukur, cerita tani, cerita akikah ni. Sampai sekarang orang dah mula ambil ringan. Tak ambil berat. Soal tak nama anak. Benda-benda asas begitu pun. Kita ada tradisi lama. Ibn Qayyim dah tulis kitab Tuhfatul Maulud. Amal Nasih Uluan tu 2 jilid. Jadi kita bincang yang tu adalah. Kita naik sikit-sikit apalah. Kita merakak-rakak dah. Sambil-sambil cerita pengalaman kita dan kita pun ada baik buruk juga. Saya pun ada dapat anak 6 orang dah besar-besar. Baru jumpa teori-teori yang pelik-pelik. Ya kita baru baca. Maknanya tak cukup persiapan juga kita pun. Jadi orang tak belajar lagi lah. Pakai pera, makan begitulah. Anak orang kata tidak didik, menternak anak. Ramai orang menternak anak, bukan mendidik anak. Menternak tu mazhab Said apa tu? Said Najib Al-Atas. Okeylah, Okey. Kita nuktah di sini untuk hari ini. Dan insya-Allah minggu depan ni kita jadi kita punya ruangan ni kita tukarlah kepada santai bersama kami jadi Jumaat live tu kita tamat dengan usul Ishrin baru ni lah. Insya-Allah. Akhir sekali wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.